Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillah, ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah. Ma syaa Allah, la yusrifu su'a illa Allah. Ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana yang pertamanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk melaksanakan amal ibadah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih dipinjamkan umur pada pagi yang mulia ini untuk sama-sama kita melipat gandakan usaha kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita jangan lupa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita mendapat kebaikan, di antaranya kita hadir ke dalam majlis ilmu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang telah dinakalkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iaitulah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke langit dunia melihat keadaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, di mana para malaikat Allah mendatangi majlis-majlis ilmu. Kemudian malaikat Allah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada malaikat, apakah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di kalangan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat menjawab bahawa mereka sedang menyebut nama Engkau ya Allah, mereka memuliakan nama Engkau ya Allah, dan mereka meminta keampunan kepada Engkau ya Allah. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, apakah yang mereka harapkan daripada aku? Maka jawab malaikat, mereka berharap kepada syurga Engkau. Maka ditanya kepada malaikat, adakah mereka telah melihat syurga aku? Maka jawab para malaikat, belum ya Rasul, belum ya Allah. Kerana kalau mereka melihat syurga Engkau, niscaya mereka tidak akan meninggalkan majlis ilmu. Apakah yang mereka harapkan juga daripada aku? Maka jawab malaikat, iaitulah mereka berharap kepada Engkau supaya dijauhkan daripada azab api neraka. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, adakah mereka telah melihat api neraka? Jawab malaikat, tidak. Jikalau mereka melihat api neraka, nescaya terus-terus mereka berada dalam keadaan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada para malaikat. Allah menyatakan, demi kemuliaanku, wahai para malaikat, sesungguhnya bagi mereka yang berada di dalam majlis ilmu, maka mereka telah mendapat pengampunanku.
Dan sesiapa yang menghadirkan diri ke majlis ilmu walaupun tiada niat untuk ke sana, maka mereka juga telah mendapat pengampunan aku. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita beruntung kerana kita berada dalam satu Raudhatul Ilm, iaitu taman-taman syurga, di mana kita dapat melaksanakan amal ibadah. Dalam masa yang sama kita dapat menuntut ilmu, dan dalam masa yang sama juga kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di antara mereka yang masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita meneruskan perbincangan kita dalam kitab Iqtirabatis Sa'ah, iaitu kiamat yang dekat. Dan kita membincangkan tanda-tanda besar hari kiamat. Dan kita telah masuk kepada beberapa tanda besar yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda besar berhampiran dengan hari kiamat, iaitulah yang pernah kita nyatakan, iaitulah keluar matahari daripada sebelah barat, keluarnya asap daripada ataupun api daripada negeri Yaman, Ad-Dukhan, dan juga iaitulah keluar Ad-Dabbah, iaitu salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat kepada perbincangan surah An-Naml ayat 82. Surah An-Naml ayat 82. Bila kita ceritakan tentang Ad-Dabbah, Ad-Dabbah ni memang salah satu daripada tanda besar yang hakikatnya memang akan berlaku kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman yang bila-bila masa sahaja Ad-Dabbah boleh keluar. Dan kita melihat tafsir surah An-Naml ini. Kita lihat sama-sama insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sadaqallahul azim. Dan apabila perkataannya telah jatuh atas mereka, ataupun wa idza waqa'al qaul, ataupun apabila berlakunya perkataan di atas mereka, akhrajna, kami keluarkan sejenis binatang yang melata daripada bumi, yang mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Pertama sekali kita lihat sebagai asal perbincangan kita, Ad-Dabbah ni Allah nyatakan sebagai akhrajna. Allah kata keluar. Jadi menjawab kepada persoalan. Jadi ayat ni jelas kepada kita, Ad-Dabbah ni bukan benda yang datang daripada luar masuk ke dalam, bukan. Melainkan benda yang asal daripada dalam dia keluar. Maka kalau dia kata Ad-Dabbah ni, kalau orang terjemah alien ni memang tak betul lah. Ad-Dabbah ni bukan makhluk asing. Ad-Dabbah ni binatang, bukanlah binatang juga, makhluk yang berada di dalam bumi. Kerana kata ulama, Ad-Dabbah ni bukan manusia dan juga bukan daripada keturunan binatang. Jelas di situ. Dia adalah satu makhluk yang lain. Cuma adalah beberapa pendapat daripada ahli ulama, dan kita akan jelaskan selepas ini. Bila cerita tentang Ad-Dabbah, dua persoalan yang ditanya. Bila dia keluar, berapa lama dia keluar? Daripada dua soalan tu, satu tu boleh jawab. Satu lagi tu ulama sendiri pun tak ada jawapan. Ketika ditanya kepada ahli ulama berapa lama masa Ad-Dabbah tu akan keluar, tidak dinyatakan dalam hadis. Maka perkara ghaib tidak boleh didapati melainkan dalam sandaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana dia keluar daripada ruang khilaf. Tak ada khilaf. Kerana benda tu tidak dinyatakan. Macam mana nak dinyatakan kalau benda, macam mana nak dinyatakan khilaf kalau benda tu sendiri pun tak ada asal. Jadi hanya Allah sahaja yang tahu berapa lama dia akan duduk bersama dengan umat manusia. Itulah Ad-Dabbah.
Cuma yang diceritakan daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulama berijtihad atas perkara yang berlaku tersebut, iaitulah bila keluarnya adabah, yang itu dinyatakan. Okey, baik. Allah nyatakan Al-Quran, wa idza waqa'al qaul. Pertama sekali, Allah tidak menyatakan waktunya dengan tepat bila akan berlaku. Tetapi bila Allah berfirman dengan ayat wa idza, maka ulama faham ada tanda-tanda yang akan mengikuti sebelum keluarnya adabah. Jadi ada tanda-tanda yang kita boleh ukur bila adabah itu akan keluar, iaitu waqa'al qaul, apabila datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adabah ni keluar atas suruhan Allah Subhanahu wa taala. Jelas begitu. Bila berlaku, di sini ulama berpendapat, iaitulah ketika Allah menyatakan waqa'al qawlu alaihim. Pertama sekali, ia menunjukkan kepada kita ancaman kepada orang yang beriman. Orang beriman akan terancam di zaman adabah itu keluar. Kerana di zaman tersebut keadaan orang beriman dilihat dalam keadaan terasing, dan manhaj orang-orang yang beriman tidak lagi diamalkan. Zaman itu ialah zaman orang-orang zalim dan orang-orang bodoh dalam memimpin dunia, dan itulah yang berlaku. Dan zaman itu juga iaitulah zaman di mana orang-orang yang tidak layak disebut sebagai ulama dipandang sebagai ulama, dan mereka yang berpegang dengan manhaj kenabian berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ijtihad daripada ulama, maka mereka akan dipandang sebagai pelampau dalam agama. Apakah zamannya? Kerana kata ulama, iaitulah ancaman kerana kemaksiatan, kefasikan, pembangkangan, berpaling daripada ayat Allah, tidak mentadaburnya, tidak mengamalkan hukumnya, juga tidak berhenti melakukan kemaksiatan, sehingga nasihat tidak lagi bermanfaat, tidak dapat lagi diingatkan lagi kedurhakaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka telah demikian, maka kami akan mengeluarkan binatang daripada bumi yang akan berbicara kepada mereka. Apa yang ada di sini? Pertama sekali, kalau dah nasihat ulama pun orang tak dengar, nasihat ahli ilmu pun orang tak dengar, lalas sekali bukan orang yang bagi nasihat, makhluk lain yang bagi nasihat orang. Itu sindiran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sifat-sifat orang yang berpaling daripada hidayah kufur. Kadang-kadang tu mengucap 2 kalimah syahadah tapi kufur. Bila orang tanya dia, awak agama apa? Islam. Tapi dia tak mahu mengamalkan isi kandungan Islam. Tanya awak agama apa? Islam. Tapi akhlak tak macam orang Islam. Tanya orang Islam ke tidak, tapi pergi tempat pelacuran. Orang Islam ke tidak? Orang Islam juga, tapi melancur juga. Dia ni ya. Apa berlaku dalam masa minggu ni? Apa dia? 6 remaja Muslim ditangkap kerana apa dia? Kerana merakam video lucah dengan seorang lelaki. Ni yang berlaku dalam masa minggu 2 minggu ni. Bukan terkejut, kita dah lama dah benda ini. Benda-benda ini memang wujud dekat alam media sosial. Kalau dekat Twitter tu kita panggil DS account, dasar account. Kita tahu Dia buat apa? Dia buat satu account Twitter,
Dia ambil gambar dia takkan baju, dia jual. Siapa nak video saya, RM50. Dan kemudian ibu ayah baru tahu benda ni. Benda ni wujud. Itu baru satu benda yang berlaku. Ramai lagi akan keluar lepas ni, tuan-tuan. Yang orang sebut hot daddy tu. Apa ikut berita tu, nama dia tu, hot daddy. Hot daddy tu baru satu daddy, tuan-tuan. Ada beratus daddy atas Malaysia ni. Tunggu masa dia nak terbongkar. Mudah-mudahan PDRM dapat lakukan tindakan yang lebih agresif lagi, supaya budaya ini dapat dibendung lagi. Alhamdulillah, akhirnya ada juga terbongkar setelah lama benda ni bertapak dekat Malaysia. Ini zaman ni, zaman di mana apabila teguran yang dilakukan oleh alim ulama tidak didengari, ini malapetaka. Ini zaman yang dinyatakan. Maka bila dilihat kepada kaedah yang berlaku pada hari ini, di antaranya tidak akanlah berlaku hari kiamat sebagaimana dinyatakan oleh baginda Nabi, melainkan orang itu akan melakukan zina secara berleluasa. Dan Nabi mengatakan lagi, akan timbul satu zaman sebaik-baik manusia pada zaman tersebut akan berkata-kata kepada orang yang berzina. Dia kata apa dia? Kalau nak berzina pun janganlah berzina depan-depan, berzinalah dalam bilik. Zaman tu dah wujud ke belum? Wujud dah. Zaman ni kita sibuk nak hadkan supaya orang yang berzina tu mengandung. Data statistik tahun 2017 daripada Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, sebanyak 300 anak luar nikah dilahirkan pada tahun tersebut, 2017. Anak luar nikah, tuan-tuan. Itu bukan kita orang yang tak mengandung, dah berzina tapi tak mengandung. Itu statistik anak luar nikah dekat Malaysia, bukan dekat negara Zimbabwe, dekat Malaysia. Ini zaman dia, tuan-tuan, yang dinyatakan oleh alim ulama kepada kita. Zaman di mana orang alim tidak beramal dengan agama, zaman pemimpin melakukan kezaliman, tidak melaksanakan perintah Allah, dan zaman di mana alim ulama perkataan dan perbuatan mereka tidak menjadi pegangan dalam masyarakat. Zaman dilihat orang yang melihat kepada agama dilihat sebagai pelampau dalam agama. Maka nyata kepada kita, zaman itu akan datangnya, keluarnya ad-dabbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Pandangan yang kedua dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, apabila Allah mengatakan wa idza waqa'al qaul, apabila datangnya ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, tiga benda kata Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama, wafatnya para ulama dan diangkatnya ilmu dan diangkat Al-Quran daripada dada-dada manusia. Ulama bincang, adakah Al-Quran itu tak diamalkan lagi? Adakah Al-Quran itu tidak diamalkan lagi? Adakah semua telah lupakan Al-Quran? Tidak. Melainkan Al-Quran itu hanya kekal dalam dada manusia, tapi tak diamalkan lagi. Al-Quran hanya menjadi tekstual dalam agama Islam, tetapi tidak menjadi pegangan kepada orang Islam itu sendiri. Baik dari segi akhlak, baik dari sudut fiqahnya, baik dari sudut pemerintahannya. Itulah keadaan Islam di akhir zaman. Baik. Bila itu berlaku, maka dia memungkinkan bahawa salah satu daripada perkara yang Allah telah tentukan atas dunia, iaitu keluarnya ad-dabbah. Maka apa dia ke ad-dabbah ini? Jadi nak kenal ad-dabbah. Ad-dabbah ni apa dia? Orang ke binatang? Ulama sepakat ad-dabbah bukan orang dan ad-dabbah bukan binatang. Sudah. Dia ustaz, bukan binatang, bukan orang. Okey, baik. Ayat berkait rapat dengan ad-dabbah Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum.
Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Okey, baik. Di sini Allah menggunakan perkataan adabah, dan ini bukan perkataan pertama yang disebut. Perkataan yang sama juga pernah disebut di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah didatangi burak, iaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar daripada keldai tetapi lebih kecil daripada bawal. Ia kemudian tubuhnya sehinggalah perutnya burak mencecah bumi. Maka tanpa membuang masa aku menungganginya sehinggalah sampai kepada Baitul Maqdis." Okey, baik. Jadi perkataan yang sama digunakan Al-Quran adabah, perkataan yang sama digunakan adabah juga dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata ulama tafsir dan ulama hadis, Allah tidak menceritakan tentang nama adabah itu secara khusus, tapi Allah menceritakan sifat adabah itu. Di antara yang disebutkan adabah, dia binatang multifungsi. Dia bermacam fungsi dia boleh buat. Adabah ni dia boleh hidup dalam air, dia juga boleh hidup di atas angin, dan dia juga boleh berjalan di atas tanah. Itu sebab nak kata dia binatang pun bukan binatang. Binatang ni paling kuat pun 2 alam, jalan 3 alam. Betul tak? Binatang paling kuat pun 2 alam je. Mana kita jumpa binatang 3 alam? Kan? Duduk atas angin, duduk dalam laut, duduk atas tanah. Ini bezanya adabah dengan makhluk-makhluk yang lain. Okey, baik. Jadi adabah ni tidak ada satu bukti pun yang dinyatakan kepada kita, dicontohkan depan mata kita, itu adabah. Tak ada. Berdasarkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adabah ini akan berada pada keadaan manusia itu sendiri, iaitu perkara itu akan berlaku pada akhir zaman nanti. Itulah yang dinyatakan berkait rapat dengan adabah. Sebelum kita cerita tentang adabah ni, bentuk dia macam mana, kita simpan dulu. Awak kenal nanti. Kita cerita dekat mana dia akan keluar dulu. Yang ini disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Adabah ni dia akan keluar di satu tanah yang luas, iaitulah di Mekah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Min a'zamil masajid hurmatan 'ala Allah." Di masjid yang teragung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah di Masjidil Haram. Kerana apa adabah itu keluar di tanah Haramain, 2 tanah haram, Mekah dan juga Madinah. Kerana di tempat tersebut berlaku fitnah yang besar kepada umat Islam di akhir zaman nanti. Sekarang belum berlaku, tetapi bibit-bibitnya mulai berlaku hari ini. Sikit demi sedikit kesucian masjid-masjid haram ini sedang dihinakan oleh mereka-mereka yang kufur dan juga orang-orang yang mengucap 2 kalimah syahadat. Ini yang berlaku hari ini. Pertama sekali, di kawasan tersebut hari ini orang beribadah hebat. Hebat orang datang ke Masjidil Haram, ramai. Tapi ramai juga yang tidak beradab. Macam yang berlaku baru-baru ni lah. Mungkin setiap orang berbeza pendapat, tapi pendapat saya tidak afdal. Datang tempat-tempat suci, nak bawa budaya-budaya masing-masing. Elok. Lepas ni orang dah bawa silat, lepas ni orang bawa taekwondo, lepas ni orang bawa karate, bawa capoeira di Brazil pula. Pakat kumpul kat situ, tayangkan semua martial art masing-masing. Kacau bila masyarakat. Walaupun tidak ada nas yang mengharamkan, tidakkah kita berlaku hormat kepada tempat yang kita muliakan. Itu berlaku kat tempat orang.
Cuba kalau orang tu datang tempat kita, bersilat depan rumah kita, apa kita kata? Bawa taekwondo depan rumah kita, apa kita kata? Kena faham. Walaupun tidak ada nas yang melarang, tetapi di sana ada adab. Adakah orang Islam dah lupa tentang adab hari ni? Itu kena lihat juga. Itu tak cerita lagi yang pergi Masjidil Haram bawa produk ambil gambar. Itu tak cerita lagi orang yang pergi Masjidil Haram tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya hanya sekadar untuk berjalan. Ini masalah yang berlaku pada hari ini. Orang nak pergi ibadah tapi dia pergi untuk melampiaskan hawa nafsu. Ini yang dinyatakan. Itu tidak lagi dalam keadaan pemerintah mereka yang melarang benda yang pelik-pelik. Walaupun kita kata itu hak pemerintah, memang itu hak pemerintah, tapi kuasa yang mereka dapat itu tak kekal. Melarang untuk kita menyebut nama saudara Palestin kita di tanah haram, itu tak ada asas. Tapi itulah yang berlaku. Imam tak boleh berdoa menyebut nama Palestin, apatah lagi mengangkat bendera Palestin. Letak serban merah ataupun letak atas bawah pun dia suruh turun. Tak nak bagi nampak muka saudara Palestin kita langsung. Inilah malapetaka yang sedang berlaku dekat sana. Itu satu. Dan sekarang sudah menunjukkan kepada kita bahawa fitnah itu akan berlaku dan demi akan berlaku, mendekat kepada keadaan tersebut. Maka apa yang dinyatakan di sana ialah sebesar-besar fitnah, di mana satu fitnah yang sedang berlaku hari ini. Sedar tak sedar, benda ni sedang berlaku. Negara Arab Israel bukan lagi nak membebaskan luasnya kuasa mereka di tanah Palestin, tetapi mereka ada rancangan yang besar untuk mewujudkan the Greater Israel. Satu kerajaan besar keluarga Israel, di mana melepasi tanah Syam, dan dia hendak menguasai Masjidil Haram itu sendiri. Dan itu memang dinyatakan, dan baru-baru ini memang disebut disebut dalam kenyataan Netanyahu bahawa dia nak ambil balik tanah Sana'a milik orang Israel yang dahulu berperang dengan Mesir pada tahun 1973, dan hari ini dia nak ambil balik tanah tu kembali. Dia nak ambil balik. Dan dia nak meluaskan kawasan orang Yahudi sampailah di utara Syam, di mana tempat orang-orang Yahudi pernah tinggal di situ suatu ketika dahulu setelah mereka diusir oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Mereka nak ambil balik kawasan Khaybar, kawasan penempatan orang-orang Yahudi sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dia nak luaskan. Sikit lagi dia akan sampai dekat tanah haram. Waktu itu meloponglah orang Islam. Tapi dia kata dia tak cerdik kalau dia buat itu sekarang. Dia ambil tepi-tepi dulu. Sekarang ni dia tengah berperang dengan Mesir pula. Kawan baik dulu dah berperang lah. Dulu kawan baik tutup pintu sempadan untuk orang Islam, hari ni pakat menyalah satu sama lain. Elok dah tu. Si perompak bergaduh dengan si penyamun. Elok. Itulah keadaan yang berlaku pada hari ini. Baik. Maka adabah ini dia ialah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut dia keluar daripada bumi. Maka dia ialah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan. Macam mana dia boleh hidup, Allah sahaja yang tahu. Tetapi yang yakin bahawa dia akan keluar. Maka apabila dia keluar, apa yang dia akan buat? Baginda Nabi sebut dalam satu hadis, adabah ni dia akan keluar. Keluar dekat mana? Dekat Mekah. Apa yang dia buat dekat Mekah? Bersama adabah ada dua harta, iaitu dia ada tongkat milik Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dan dia ada cincin milik Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka adabah dia akan pergi kepada orang beriman dan pergi kepada orang kafir. Zaman tersebut kata ulama, tidak ada orang fasik, tidak ada orang munafik, melainkan mereka dihukum sebagaimana orang kafir. Zaman tu orang yang beriman dengan sebenar keimanan, jelas dia beriman.
Zaman tu orang yang 50-50 dalam iman jadi kafir. Itu zamannya. Maka ketika itu adabah akan mendatangi orang beriman dan dia akan meletakkan tanda di atas dahi orang beriman, maka cerahlah muka orang beriman tersebut, maka tertulis padanya perkataan mukmin. Tetapi apabila dia pergi kepada orang yang kafir, kepada orang yang musyrik, kepada orang yang munafik, kepada orang yang fasik, dia cop ataupun beri tanda kepada orang tersebut, berubah muka orang tu jadi hitam. Maksudnya tidak ada cahaya di wajah dia, tertulis pada dahinya, iaitulah kafir. Itulah yang berlaku di akhir zaman nanti. Maka kata ulama, dalam peristiwa matahari keluar daripada sebelah barat, signifikannya iaitulah pintu taubat tertutup. Tapi bila keluar sahaja adabah, signifikannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala pilih siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Penetapan tu berlaku di situ. Ya, Allah dah pilih keadaan begitu. Maka seorang ulama, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, wa khurujud dabbah 'ala nasi duha. Keluarnya adabah itu pada manusia iaitu pada waktu pagi. Maka bilakah berlakunya adabah ini? Adabah ini akan turun setelah berlaku tanda-tanda berikut. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyusun bila berlakunya adabah keluar ni. Yang pertama, ketika Nabi Isa turun. Selepas Nabi Isa, adanya Imam Mahdi, kemunculan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Ad-Dukhan, barulah keluarnya adabah itu sendiri. Maka adabah ini dia ada beberapa sifat. Antara sifat adabah yang dinyatakan oleh ahli ulama, yang pertama, ia merupakan haiwan yang aneh, tidak seperti haiwan dan tidak seperti manusia. Dia berbulu, berkaki 4, tidak berekor, bertanduk, tinggi dan besar. Ia boleh berkata-kata dan boleh memahami perkataan manusia. Ia akan berkata kepada orang beriman dan dia akan berkata pada orang kafir. Maka adabah ni, kata ulama, sifat dia ialah bukan keturunan manusia, bukan juga keturunan haiwan yang membiak, tetapi dia merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah wujud di atas muka bumi, tetapi didiamkan oleh Allah Taala keturunan. Maksudnya adabah ni hidup. Dia hidup bawah alam di tanah. Wallahu alam. Macam mana bentuk alam, betul-betul dalam tanah ataupun dalam tanah kita ni ada alam yang lain, wallahu alam. Maksud saya alam bukan alam roh. Maksud saya alam di sini alam hakikat. Macam mana alam kita? Bukan ada apa ni jadi roh kejap, jadi hakiki kejap. Tak. Ada ni binatang hakikat. Dia muncul depan mata. Boleh jadi dalam bumi kita ni ada satu ruang kosong, wallahu alam. Dan mungkin dia duduk di dalam sana. Allah berikan makan dan minum. Sebagainya layaknya Ya'juj dan Ma'juj, di mana dia bukan roh, dia hakikat, dia duduk di dalam bumi, tapi di tempat yang Allah tetapkan dia berada di sana. Wallahu alam, di manakah tempat tersebut. Tetapi nak menunjukkan kepada kita bahawa binatang tersebut ataupun makhluk tersebut ada dalam bumi. Dia pernah wujud sebelum daripada kita dan dia kekal bersama dengan kita, dan nanti baru dia akan keluar. Itulah yang ulama sepakat pada ayat akhrajna. Maksudnya dia hidup bersama kita sekarang, cuma tak keluar lagi je. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adabah yang besar untuk menjadi sebagai alamat berlakunya hari kiamat, iaitulah tingginya 70 hasta. Oh, tinggi. Bukan dekat, bukan rendah main ni. 70 hasta tinggi.
memiliki kaki dan berbulu halus dan berbulu berwarna kuning dan mempunyai 2 sayap yang berbulu. Dan ada yang mengatakan nama lainnya ialah Al-Jassasa. Tidak pergi kalau dihalau, tidak akan jumpa kalau dicari. Oh, gitu pula. Itulah pandangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itulah disebut sebagai Ad-Dabbah. Cuma hakikat Ad-Dabbah ni dibincangkan oleh alim ulama. Ada lebih kurang 5 pendapat berkait rapat dengan Ad-Dabbah. Dilihat sama-sama yang pertama. Yang pertama iaitulah Ad-Dabbah itu adalah fasil. Ad-Dabbah ni dia merupakan anak daripada salah satu mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salatu wasalam. Nabi Allah Saleh dia ada mukjizat anak unta keluar daripada celah batu, dan akhirnya telah dibunuh oleh penduduk Iraq di zaman Nabi Allah Saleh. Hasil daripada pembunuhan tersebut keluarlah Ad-Dabbah. Maksudnya dia binatang yang keluar daripada sel unta tersebut. Itu dinyatakan. Itu pendapat yang dinyatakan. Pendapat yang kedua iaitulah pendapat daripada Ibnu Umar, iaitulah ia adalah Al-Jassasa, makhluk yang aneh yang disebutkan oleh Tamim Ad-Dari. Kan ada hadis Tamim Ad-Dari kan? Waktu tu dia beragama Nasrani, Kristian. Ketika itu kisahnya dia bersama dengan kumpulan dia berlayar di lautan, berlaku serangan ombak, akhirnya dia punya kapal sampai di satu kepulauan. Dia pun pergi ke kepulauan tersebut. Di antara yang selamat dia lah, dia yang selamat. Dia seorang yang pernah jumpa pun. Sebab yang lain kawan-kawan dia semua pakat meninggal lah, terdampar dekat laut. Dia seorang je yang hidup. Dan dia bertemu dengan satu benda yang disebut Al-Jassasa. Bila ditanya siapa nama kau, nama dia Al-Jassasa. Dan dia berhadapan dengan seorang lelaki yang disebut sebagai Dajjal. Yang ada beberapa soalan ditanya kepada dia, antaranya, adakah telah diutuskan Nabi akhir zaman? Dia mengatakan ada, iaitulah yang berada di negeri Mekah. Kita dah datang. Maka Dajjal mengatakan, tempoh untuk aku keluar dah tak lama dah lagi. Itu hadis sandaran pandangan daripada Abdullah bin Umar. Pandangan yang ketiga daripada Ibnu Abbas. Dia kalau pandangan Ibnu Abbas ni kita kena tengok lebih sikit. Sebab apa yang lebih? Sebab Sayyidina Umar sendiri memang mengaku keilmuan Ibnu Abbas. Dalam sejarah tafsir yang pertama atas muka bumi namanya tafsir Ibnu Abbas. Baik. Tafsir Ibnu Abbas kita lihat bersama. Apa pandangan daripada Ibnu Abbas? Ad-Dabbah itu seekor ular yang besar yang melingkar di atas tembok. Dan suatu hari nanti Ad-Dabbah ini dia akan melingkar di atas Kaabah. Dan ketika itu akan berlaku banjir besar. Dia pelik sikit pendapat dia. Pendapat dia lebih jelas dalam menceritakan apa yang Ad-Dabbah tu akan buat. Okey, baik. Pendapat yang keempat mengatakan bahawa Ad-Dabbah ialah binatang yang melata. Satu pandangan. Bukan tertentu. Maksudnya tidak ada keturunan Ad-Dabbah atas tanah hari ini, tak ada. Dalam laut pun tak ada, atas tanah pun tak ada, atas angin pun tak ada, tak ada. Ad-Dabbah ni binatang yang wujud sebelumnya ada manusia, tetapi Allah letakkan dia di dalam tanah di satu tempat yang Allah sahaja yang tahu. Bila berlaku hari kiamat nanti Allah buka laluan berdia, dia akan keluar. Dan dia keluar betul-betul dekat Mekah. Wallahu a'lam. Mungkin ada rahsia di gurun tersebut. Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang tahu. Okey. Pandangan yang kelima ni pandangan yang hampir kebanyakan ulama tidak bersepakat. Maksudnya tidak menyokong pandangan ni. Pandangan ini mengatakan
bahawa adabah ini ialah salah satu daripada wabak penyakit yang akan menimpa umat manusia kepada hari tersebut dan merosakkan keadaan manusia itu sendiri. Tapi pendapat ini ditolak oleh kebanyakan alim ulama kerana tidak ada sandaran yang jelas dalam memberi penafsiran ayat kepada hal ini. Jadi ada 5 pendapat berkait rapat dengan adabah. Tapi seorang alim pernah menyimpulkan adabah ni kalau kita kumpulkan, kita tarjih 5 pendapat, adabah ni pernah disebut dalam mana-mana mitos keturunan manusia. Hampir dia kata sama. Dia tak kata benda tu, dia kata hampir sama. Buka sejarah Melayu ada, sejarah Cina pun ada, sejarah India pun ada, sejarah bangsa-bangsa besar ada macam mana ciri-ciri yang disebutkan. Apa dia? Naga. Ciri-ciri tu hampir sama. Besar pun besar, hidup 3 alam, panjang boleh menikah dan akan melingkari tanah Kaabah. Ketika dia datang akan berlaku banjir besar. Itulah yang disebutkan. Wallahu a'lam. Sebab keberadaan naga ni pun tidak ada sandaran sama sekali. Tapi kalau buka sejarah dunia, orang Melayu lah di antara bangsa yang percaya kat naga. Tengok lambang-lambang silat, nama naga tak? Ada. 2 binatang ada kalau silat katanya. Tak harimau, naga. Yang lain-lain tu sikit lah. Kau ada belalang ke apa ke, itu cerita lain. Itu yang kecil-kecil kan. Nombor besar-besar ni biasa harimau, naga. Buka sejarah India pun ada. Dalam kitab Veda pun dia ada gambarkan keadaan apa tu Dewa Krishna dia tu naik atas naga, ada. Tu gambaran tu ada dalam kitab mereka. Buka sejarah dari Cina, orang lagi ya. Tarian naga, tarian singa dengan tarian naga memang ada wujud. Wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu. Kita tak katalah adabah tu naga, tetapi sifat-sifat semacam naga tu ada pada adabah. Di antaranya dia mampu bercakap-cakap dengan manusia, betul tak? Jadi itulah yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkait rapat dengan adabah. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, perkara ini termasuk dalam perkara sam'iyat, perkara gaib yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Cuma kata ulama, orang beriman wajib beriman sebab ini disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Cuma kita tidak bolehlah mengatakan binatang tu macam mana sebab tak ada bukti. Sebab tidak ada keturunan dia yang duduk atas tanah hari ini, tak ada keturunan dia duduk dekat atas apa ni? Dekat atas angin hari ini, tak ada. Bukti dia tak ada. Tapi benda itu akan keluar. Tapi apa yang kita boleh ambil pengajaran di sini, ketika keluarnya adabah itu menunjukkan kepada kita bahawa Allah telah memilih siapa yang masuk syurga, siapa masuk api neraka. Hari ini peluang masih terbuka pada kita. Allah tak buat pilihan lagi. Maksudnya ahli maksiat pun dapat masuk syurga, ahli ibadah pun dapat masuk syurga. Oleh kerana itu, banyakkanlah kita yang pertama beriman kepada Allah Ta'ala, banyakkan amal ibadah, gandakan amal ibadah kerana Allah Ta'ala, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita kekal dalam keadaan keimanan. Sebab itu kita sangat menganjurkan kepada kita, yang pertama, datanglah ke majlis-majlis ilmu. Yang kedua, banyakkanlah mendekati alim ulama, dekatkan diri dengan alim ulama. Sebab disebut di dalam asar dari sahabat, iaitulah dengan kita mendatangi alim ulama beza dengan kita mendatangi orang-orang yang orang-orang yang membuang sampah. Kalau kita datang alim ulama, mungkin kita bukan alim ulama, tapi ilmu dia kita boleh dapat, cara ibadat dia kita boleh dapat, kan? Cara solat dia, cara puasa dia kita dapat, cara dia beramal dengan agama kita dapat. Itu bila kita kawan dengan alim ulama. Tapi bila kita kawan dengan orang yang membuang sampah,
Walaupun kita tak buat benda dia buat, tapi busuknya sampah tu akan sampai juga kat kita, kata sahabat Rasulullah. Sebab itu kita kena banyak berkawan dengan orang soleh. Kerana dengan berkawan dengan orang soleh, maka banyaklah kesolehan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, di akhir zaman ni, banyakkan juga untuk kita memuliakan orang-orang yang berilmu. Muliakan orang berilmu ni ada 4 cara. Yang pertama ialah dengan pergi ke majlis orang berilmu. Itu satu. Yang kedua, dengan kita mendengar ilmunya. Walaupun tak dapat pergi, kita dengar ilmu dia. Orang sampaikan seorang sampai seorang, seorang sampai seorang. Tak pergi tanya, apa yang ustaz tu cerita hari tu? Kawan kita pun cerita. Paling kurang begitu. Kalau tak boleh juga nak dengar benda-benda baik daripada orang berilmu, paling kurang kita mudahkan orang pergi majlis ilmu. Kita nak pergi tak sempat, tapi kita ada kereta, kita ada motor, kita tumpangkan orang pergi masjid, pergi surau, kan? Kalau tak boleh tumpangkan orang juga, mesti ada rasa sayang kepada orang yang menyampaikan ilmu. Kerana baginda Nabi menyatakan, sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan bersama dengan apa yang dia cinta di atas muka dunia ini. Sebab itu dekatkan diri dengan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Inilah di antara benda yang kita kena buat hari ini. Dan rugi kalau kita buat, kerana kehidupan kita ni sekali sahaja atas muka bumi ini. Pada kuliah yang sudah, saya pernah berkongsikan tentang doa. Saya nak melihat kepada hadis yang sahih dalam menyatakan doa tersebut. Walaupun doa tersebut bersifat umum, tetapi ada sahabat yang betul tersebut, saya cek balik. Tapi betul yang dinyatakan, iaitulah Rabbi auzi'na an ashkura nikmatak. Itulah perkataan yang jelas, iaitu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur dengan nikmat-Mu. Ini yang sebelum ni saya dah cek dan saya perbetulkan apa yang saya sebut pada kuliah yang sudah. Mudah-mudahan kita dapat beramal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin.